kita masih lagi mencari tenaga-tenaga untuk menggerakkan skop pengurusan jenazah Malaysia ini. Sebagaimana tuan tahu, kalau tengok dalam Facebook dan sebagainya, memang skop pengurusan jenazah Malaysia dia kena untuk kau. SPRM, SPJM. Saya bawa kereta tu, aja orang putih berjalan. Jadi ingat ke SPRM. Jadi itulah persamaan, mungkin ada persamaan atau perbezaan, tapi memang kita ada buat kerjasama dengan SPRM. InsyaAllah kita kerjasama kerana kerjasama antara jabatan. Sekarang kami dalam proses untuk menggerakkan misi kami untuk menggerakkan satu rumah, satu orang yang boleh menguruskan jenazah. Satu rumah, satu orang yang boleh menguruskan. Kerana suasana pada hari ini kita tengok berbagai-bagai gejala, ujian dan sebagainya melibatkan kematian. Dulu kita tengok mati seorang-seorang, sekarang ni dah mula kematian. Apatah Ustaz Rafi ini pengalaman dia bila dia keluar ke negara, kita ada kes tsunami dulu, dilihat bagaimana kematian yang ramai. Dulu dia bergerak sendiri, dia banyak dengan masjid dan sebagainya di KL dan sebagainya. Apabila berlaku kematian ramai, bagaimana kita nak buat? Kita mesti ada satu gerakan atau sukarelawan yang membantu. Pertama, kami SPJM ini untuk mendidik masyarakat tentang pengurusan jenazah. Keduanya, kami nak menyantuni waris-waris. Bila berlaku kematian, ada knowledge kepada waris ni. Kerana kita sebagai kita tahu tadi, bila tidak tahu kita nak tunggu untuk imam, siap, bila atau badan karet kematian nak tunggu. Sekiranya untuk imam ni tak ada, siapa nak cari? Kadang-kadang banyak perbincangan berlaku, orang tak tahu tinggal begitu. Banyak pengalaman, mungkin Ustaz Rafi nanti akan sentuh bagaimana pengalaman beliau bila ada orang nak menguruskan. Ayah dah jadi kerajaan dan sebagainya. Mungkin Ustazah yang ni hospital dulu dah memang banyak pengalaman. Kami menguruskan jenazah daripada biasa kepada kritikal sehingga ke COVID. InsyaAllah. Saya di Pahang ni kami menguruskan COVID orang asli. Saya menguruskan non-Muslim. Sebab SPJM ni kita proses kita misi kami untuk jenazah profesional dan antarabangsa. Antara satu untuk NGO yang punya lesen embalming. Nanti embalming nanti boleh Ustaz Rafi akan terang cara. Embalming ni adalah khusus untuk jenazah yang orang asing Islam nak bawa keluar negara melalui penerbangan. Keduanya daripada rakyat kita di luar negara nak bawa balik sini. Mesti melalui bila melalui penerbangan, dia mesti melalui proses embalming. Embalming ni proses sangat menyakitkan. Nanti kita akan terang nanti bagaimana kita punya skop SPJM ini hanya satu-satu NGO yang punya lesen untuk embalming. Setakat inilah NGO. Kerana sebelum ni dikuasai oleh orang non-Muslim lah. Bila berlaku kematian, tidak ikut syari'i lah. Mana dia bokeh dan sebagainya. Sebab dia akan bila proses penerbangan ni, dia akan buang semua dalam hati, limpa dan sebagainya. Dia akan cocoklah satu benda yang dinamakan terokak. Nanti Ustaz Rafi akan tunjuk, dia akan rodok hinggakan semua ni hancur. Kita akan masukkan 12 liter formalin untuk bawa balik ke luar negara atau daripada luar negara bawa balik sini. Proses yang menyakitkan. Ini benda yang kita kena tahulah untuk kita beri penerangan. Ini tujuannya antara misi beri penerangan kepada masyarakat tentang bukan saja menguruskan mandi, kafan, solat ke bumi. Tapi banyak lagi benda yang kita tahu. Dan kefahaman kepada masyarakat bahawa bila berlaku kematian bagaimana nak buat. Okay. Ketiganya, kita nak menyediakan satu sukarelawan. Bila berlaku kematian ramai, inilah orang yang dah tahu, dah faham tentang proses, bagaimana kita nak buat. Berlaku kes di luar negara itu, bagaimana berlaku tsunami, bila kematian ramai, ada yang kita pergi, yang sahabat-sahabat kami pergi, dia kata ada yang hidup lagi, ditolak dengan tolak ya. Pak, kawan saya masih ada, saudara saya masih hidup lagi, tolak ya. Dalam mana tidak ada pengurusan yang betul lah di situ, maknanya ikut daya. Jadi kita nak biar urusan jenazah, urusan kerja agama ni biar profesional juga. Sebagaimana orang profesional dalam perguruan, pengurusan program agama ni kena profesional juga. Tak kira lah, sebab sekarang kita dah silap. Kebanyakan kerja agama ni orang kesampingan, kelas kedua. Itu sebab kadang-kadang orang mengajar agama sekejap je. Imam, sekejap, tak ada, biarlah. Jadi misi kami juga antaranya saya di Pahang ni lah. Kami sedang menggerakkan untuk kita anugerahkan penggali dan pengurusan jenazah ni. Baru ni kita dapat di Maran, kita bekerjasama dengan pejabat agama Maran. Kita bagi anugerah kepada penggali kubur.
Satu, bidang yang tidak didendangkan. Biasa imam muda, PU lah, penjaga rumah semua didendangkan. Tapi gali kubur ni antara orang yang menghantar terakhir. Kita ni dah sebenarnya penghantar orang balik. Kerja kami menghantar orang pulang dan tak kembali. Ini kerja yang mulia, siapa nak buat? Jadi itulah 3 benda tadi kita misi dan misi SPJM ini. Pertama, nak mendidik masyarakat. Kedua, nak menyantuni waris. Ketiga, kita menyediakan sukarelawan yang boleh membantu. Berlaku ramai kematian. Ingat kematian Highland Tower, berapa ramai yang mati. Siapa nak urus? Luar negara datang. Dan sedikit daripada jabatan kita lah. Jadi inilah gerakan inilah kita perlu laksanakan di setiap masjid. Kerja SPJM ni dah bukan mengambil alih perkara kematian. Setengah orang silap faham. SPJM nak ambil alih perkara kematian. Tak. SPJM untuk bekerjasama dengan perkara kematian dan masjid-masjid di seluruh negara ni. Sebab kami ada setiap negeri ada. Termasuk Sarawak kita ada guru kita. Baru ni kes COVID di Sabah. Tuan Yasin. Di Sabah. Banyak kes. Maknanya kita ada squad kita yang menguruskan sana. Dana kami ni bantuan daripada orang ramai sebenarnya. Kita tak ada satu korporat yang membayar support kami. Tak ada korporat sebagainya. Dan kami sendiri-sendiri. Dan sumbangan daripada sahabat-sahabat itu untuk menggerak. Tapi setakat ni alhamdulillah kami ada lebih 23 aset. Di KL kami ada sebuah lori untuk bantu Kelang itu. Kes COVID turun, kami sediakan lori boleh muatkan 12 jenazah. Jadi insyaAllah kita tunjuk dalam ini kalau sempat kita tunjuk 12 jenazah kita bawa dan kita bantu kubur Raudah. Di KL tu banyaklah kami bantu. Bukan saja menguruskan jenazah, kami kubur juga kami bantu. Kerana maksudnya kekurangan kekangan tenaga dan kekurangan tenaga menyebabkan kami turun setiap malam. Hampir sahabat-sahabat di KL setiap malam. Saya pun turun juga sekali dulu. Ada sekali Pahang baru berlaku. Ingat kematian pertama Pahang dia jalan kaki daripada Segamat. Ingat yang kau mati meninggal di Muazzam. Itulah kos Pahang kami. Saya kebetulan saya Ustaz Rafi sendiri turun pukul 12 hari bulan puasa bumi. Bayangkan orang tak boleh, orang tu memang tak boleh dekat COVID. Jadi kami uruskan. Itulah. Selepas tu di daerah lain Kuala Lumpur dan sebagainya. Saya membantu Kuala Lumpur dan masa tengah hebat tu di Kuala Lumpur betul kami turun Kuala Lumpur. Itulah kerja kami dulu non-stop. Sehingga hari ini kami macam di Pahang, saya bukan menguruskan sani COVID, bukan menguruskan jenazah, tapi kita buat macam sanitasi, kita bantu PKD di dalam bera, kita masuk masa kes teruk rendang kematian di Pedah Tembangau Tembangau kan. Tahun 1996 kami masuk untuk sanitasi. Waktu tu 6 kematian. Keluarga 3 kita masuk untuk sanitasi. Tak kira kita bantu PKD. Ini tugas kami, bukan saja menguruskan jenazah, tapi setakat ni di Bera saya masih lepas banjir baru ni, kes banjir pun kami turun bersama-sama. Saya bertemu dengan grup unit amal dan sebagainya. Ada banyak perugai kami turun untuk bantu bersih rumah banjir dan sebagainya. Dan selepas banjir ni sampai bulan depan pun kami ada sanitasi di sekolah. COVID masih lagi meningkat, sekolah kami gabung untuk sanitasi. Di dua di sini pun ada panggil kami. Dan kami juga salurkan bantuan daripada orang ramai. Orang salur, orang bantu kami salur kepada orang. Atau baru kami bantu orang banjir lah. Dapur, warga dan sebagainya. Kami ada grup NGO lain yang bantu kami. Yang terbaru kami grup daripada Mahabbah Terengganu, dia bawa kita buat jamuan untuk petugas banjir 1,400 orang. Dia buat ni. Tugas-tugas lah. Ada jabat ke SPJM? SPJM di Pahang saya buat Bera setakat ni. Bera. Di Surau Darul Falah. Itu jabat kecil je. Tapi kalau nak kontak tu ada hotline. Ada nombor telefon saya. Nanti Ustaz Rafi dan setakat di Pahang saya 24 jam. Saya dia urus jenazah tanpa waris. Dalam SPJM ni kita ada 3 kategori sekali. Saya langkah-langkah ni kalau ada soalan tanya sebelum pengungsi kami yang itu lah. Jadi kita ada hari ni lah baru tahu. Ya, itu kat kami bila lambang SPJ tu, lambang SPJ tu kalau tengok tu kada tu, lambang kada di kanan atau lambang kada. Jadi nanti latar belakang nanti Ustaz Rafi akan jelaskan apa sebab menjadi SPJM daripada macam-macam perkataan hingga jadi squad usaha jenazah. Nanti dia akan teranglah. Jadi saya nak terangkan pada tuan-tuan bahawa SPJM ni ada beberapa kategori lah. Pertama, kategori pertama kita orang yang mampu. Kedua, kurang mampu.
ketiga tak mampu. Okey, kita bantu orang yang mampu ni, kita ikut kos ni. Kali bila melibatkan program ni, bila urusan jenazah melibatkan kewangan dan sebagainya lah. Kadang nak beli kain kapan, gerakkan kenderaan, minyak dan sebagainya, kita memerlukan kewangan. Tuan-tuan semua arif betul. Jadi kita mengikut kategori pertamanya bagi mampu, kita mengikut kos berapa di tempat tu. Kalau kata tempat tu 1,000 lah. Okey, kategori kedua kurang mampu. Apabila kita jumpa waris tu, mari bulan ni saya kebetulan kematian ni saya memang sesak sangat. Saya ada 400 je. 400 lah. 600 kita tanggung. Aduh, kami tak ada duit, tapi setakat ni alhamdulillah kita boleh bantu. Dan ketiga, kategori tak mampu. Tak mampu ni kita bantu. Itu macam saya buat untuk jenazah tanpa waris di Kuantan. Kadang-kadang saya pukul 1 pagi 8 pukul 4 nak keluar body, saya tinggal. Memang tak ada bayaran. Tempat waris tu meninggal kadang pekerja asing, kadang-kadang mualaf, proses Islam. Kadang-kadang mualaf ni kadang-kadang keluarga dia ada tapi buat tak tahu dia. Jadi kita uruskan. Kadang-kadang itu saya pernah uruskan satu saya mungkin asli di kampung Bak-Bak, dia meninggal dalam hutan. Hancur tu dia jenazah kompos. Bagi jenazah kompos hancur, kita urus. Memang tak ada waris, kita urus. Kita uruskan untuk mandi dan sebagainya, dan kita mungkin di hutan study ditanggung oleh muhid. Kubur muhid tanggung. Jadi itulah. Di hospital ni pun ada jenazah tanpa waris. Mungkin ada ustazah yang urus di sini yang ajar nanti dia biasa dengan hospital dulu lah. Mungkin dia akan cerita lah satu. Jadi kami, itulah antara kami, antara yang kami lakukan. Mampu, tak mampu, mampu, kurang mampu dan tak mampu. Itulah antara visi kami dan kami sediakan perkhidmatan kami. Dan dipaham sebagaimana saya tahu tadi, kita sediakan perkhidmatan apa saja yang memerlukan kita buat. Tujuannya SPJM ni antaranya sebab kita bergabung dengan semua masjid. Tujuannya macam khairat kematian, orang kata kita dah ada khairat kematian, biarlah, tak payahlah ada. Tak, khairat kematian dalam kawasan ni, dalam karyah ni saja, tapi berlaku di luar. Pernah kami uruskan jenazah mualaf di Maran. Dia mak dia Islam, anak dia tak Islam. Telefon kita pukul 2 pagi, pukul 12 malam sampai pukul 5 pagi. Telefon, alhamdulillah, apa dia Ustaz pergi tahwi. Jadi ini ayat terakhir kan? Pernah dia minta bantu untuk kami untuk keluarkan jenazah mak dia di Hospital Sungai Buloh. Jadi kami keluarkan dan kami hantar pukul 5 pagi. Maknanya bukan karya dia, karya luar. Maknanya inilah kerjasama yang kami lakukan untuk bantu, bukan untuk ambil alih, untuk bantu semua peringkat khairat kematian di daerah dan negeri setakat ini. Setakat itulah. Maknanya saya serah kepada Ustaz Rafi atau kepada kemudian. Terima kasih kepada peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tunggu kita dah sampai. Jadi walaupun kata dia tadi dengan kita berpusing pusing juga dari kat bawah ni. Ada juga kuis ada juga. Jadi alhamdulillah sampai. Tapi dia kelebihan dia bawa motor besar tak pakai kereta. Semua motor besar cepat sampai. Okey, so, alhamdulillah saya tak nak panjangkan masa lagi. Saya serahkan kepada Ustaz Penanggu kita iaitu untuk meneruskan. Yang saya nak maklumkan kemungkinan kita sebenarnya sekarang ni Penanggu kebanyakannya yang hadir pada pagi ini kebanyakan dia boleh kata 30% pendidik, guru-guru di kawasan ni. Tempat kita pun ada, masjid-masjid pun kita ada. Kita ada hal masjid. Untuk makluman jugalah tuan-tuan bahawa kita kebetulan pagi ini dah beritahu dekat 10 orang tak boleh nak hadir sebab COVID. Ada yang masalah. Dan pengalaman-pengalaman tempat kita ada jugalah. Kita minta sebagai permulaan lah, saya bukan saya punya. Kita sebenarnya bagaimana cara kita nak menguruskan jenazah ni. Kebanyakan kita boleh urus. Nak mandi boleh, nak ngapan pun boleh, nak bumi boleh. Tapi perasaan kita
Bila kita sebut MRT, semua tarik diri. Adakah tuan guru boleh berikan petua-petuanya? Bagaimana kita nak menghadapi situasi yang sebegini? Kedudukan dia. Kadang-kadang ayah kita sendiri pun tak berani kita nak dia suruh dia mati je. Orang mati gini. Ada yang timbul besar. Okey, saya tak akan menunjukkan semua dan serahkan kepada tuan guru kita untuk meneruskan rancangan kita. Pakai mic yang ni lah. Pakai mic yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Musa, Tuan Tuan Hayat, yang saya hormati pengurusi masjid, Tok Empat, para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian. Didoakan semoga dalam keadaan sihat walafiat semuanya insya-Allah. Ya. Alhamdulillah, sampai juga kita pada hari ini seperti mana yang diaturkan oleh pihak Datuk Besar Khairat untuk mengadakan satu program kursus pengurusan jenazah. Dan saya sedikit lewat, patutnya dah sampai dah. Saya kalau ikut timing 8.45 sampai dah. Seperti biasalah, sampai kat tol signal loss. Signal loss, pusing-pusing. Ya, tanya dekat kedai tu, mana kampung bawah masjid? Oh, kampung bawah depan tu dia masa kiri. Saya betul-betul lah masa kiri sampai kat kilang getah sana. Ujung dalam. Mana ada masjid sini? Keluar balik tadi. Keluar, masuk kat satu masjid Al-Furqan, kampung Felda. Bukan sini. Halau balik kan. Keluar balik. Alhamdulillah jumpa budak jual telur kat jalan tu. Masuk kiri depan tu sikit je, kanan. Nampaklah masjid. Alhamdulillah. Sampai juga ke tempat tuan-tuan ni. Sebab pagi tadi saya ada kuliah subuh di KL. Jadi tak apalah, kita ada kuda cepat sikitlah sampai kan? Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang saya kasih sekalian, saya yang hormati juga pengurusi SPDM Negeri Pahang, Ustaz Yusri kita, yang mana telah mungkin menerangkan sedikit tentang background atau latar belakang SPJM, Sebab Pengurusan Jenazah Malaysia ni, ya. Ustaz Yusri sebagai pengurusi Negeri Pahang SPJM, yang mana dia terlibat di hospital, Temeloh, Kuantan dan sebagainya, bersama dengan Jabatan Agama Islam lah, Faid dan juga Maib, ya. Jadi pagi ini tuan-tuan, sebagaimana yang dimaklumkan oleh kita punya pengurusi majlis tadi, lebih kurang 30%, ya, katanya golongan pendidik. Jadi biasalah kalau kita mendidik pelajar pun, kalau ikutkan tak boleh duduk, jadi kita pun berdirilah kan. Sebab saya kalau duduk tenggelam, tonton belakang tak nampak. Jadi baik saya berdiri, tak apa, tak ada masalah pun, InsyaAllah. Pagi ini tuan-tuan, seperti mana yang ada mungkin tuan-tuan dapat makluman tentang tentatif program kita, kita akan buat dua program, teori dan juga praktikal, ya. Dalam bab teori akan diterangkan 4 perkara, iaitulah yang pertama, bagaimana kita berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Bab ni penting juga, sebab kadang-kadang orang tak tahu macam mana nak buatnya orang tengah nazak ni. Dia banyak viral video kan, gambar menangis, itu je yang dia buat, ya. Apa kaedah yang disunahkan pada kita untuk berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia? Baru meninggal, takkan kita nak angkat terung sebelah air kan? Jadi kita perlu terangkan apakah prosedur, cara-cara, kaedah yang mana tidak melanggar undang-undang, yang tidak menyalahi syarak dan sebagainya, ini kita terangkan. Dan yang ketiga, dari sudut dokumentasi, bagaimana cara kita nak dapatkan permit kubur atau surat daftar kematian, bagaimana dapatkan sijil kematian. Ini perlu diterangkan juga sebab sebagian kita mungkin tak ada pengalaman lagi. Dan yang keempat, akan diterangkan apakah perkara yang biasa kita gunakan untuk menguruskan jenazah. Peralatan-peralatan yang baik, yang wajib, yang sunat ataupun yang adat saja. Sebab kadang-kadang ada orang yang bila tak ada benda-benda, kapal barus, tak macam mana, oh susahlah ni tak boleh mandikan mayat, sebab dia fikir benda tu wajib. Sedangkan
dengan wangi-wangian. Jadi benda ni kita perlu terangkan supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat objektif pada pagi ini, iaitulah menguruskan jenazah itu mudah sahaja. Itu saya punya tagline, pengurusan jenazah mudah sahaja. Ya. Mungkin tuan-tuan dah dibekalkan dengan buku kecil. Itu nota ringkas yang saya tulis, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak, orang yang baru meninggal dunia, dan dokumentasi. Itu penting jugalah sebab baru meninggal kadang-kadang orang tak buat apa. Jadi kita buat dalam face pocket, senang kita nak tengok rujukan untuk anak-anak dan sebagainya. Ya, itu boleh disebarkan, tak ada masalah. Dan sekiranya tuan-tuan perlukan nota bertulis yang lebih lengkap, ada di luar sana nanti mendapatkan buku pengurusan jenazah mudah saja. Dia bukan sahaja pengurusan jenazah, bahkan adalah tentang bagaimana kaedah solat jenazah, pengurusan jenazah kritikal, mayat COVID, mayat lemas, mayat terbakar, tayamum macam mana. Semua diterangkan dalam buku tu, termasuklah bacaan talqin, doa-doa, itu semua ada dalam tu. InsyaAllah boleh jadi bantuan buat kita semua. Ya. Dan juga ada juga dekat luar sana tu dia letak pengalaman saya dalam pengurusan jenazah. Mungkin tuan-tuan lebih lama daripada saya. Saya baru 18 tahun dalam pengurusan jenazah. Jadi pengalaman dalam 18 tahun itu baru saya bukukan 40 kisah orang mati. Siri pertama. Sebab nak cerita banyak, tapi 40 kisah ni saja dahulu yang kita keluarkan. Dan kisah yang ada ni bukannya kisah yang macam tuan-tuan tengok dalam Mastika ke, tanah kubur ke, kan? Cerita tanah kubur kan? Tak, ini cerita yang baik-baik saja. Ya, sebab kita nak jadikan pengajaran. Setiap kematian ada kisahnya, kita ambil ibrah dan iktibar sahaja. Ya. Baik tuan-tuan, sebelum saya berceloteh lebih panjang lagi, eloklah mungkin saya tak tahulah pengurusi ataupun siapa dah perkenalkan belum. Saya terangkan sedikit latar belakang saya. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid. Tempat saya dipanggil Ustaz Rafi Zainal, ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Undertaker. Bukan main wrestling ya ibu. Bukan, saya tak pernah join mana-mana tournament. Tak pernah. Tapi sebab saya mengurus dan mengawet mayat. Sebab itulah saya dipanggil Undertaker. Ini sebab Undertaker tu tugas dia memang urusan jenazah. Tapi kerana saya diberikan lesen embalming and Undertaker, yang mana itu diambil di Manila, Filipina. Ini sejasa saya. Nanti saya buka. Ya. Kenapa saya belajar benda ni? Apa tujuan dia? Orang Islam perlu ke? Nanti saya akan terangkan insya-Allah. Ya. Baik. Perjalanan program kita ini akan diteruskan. Mungkin kita akan berehat sebentar lepas habis teori. Sebelum kita masuk praktikal, kita akan terangkan 4 rukun pengurusan jenazah. Iaitulah mandi, kafan, solat dan kebumi. Dalam bab mandi, insya-Allah kita akan buat praktikal mandi. Cuma kaedah yang saya gunakan mungkin berbeza daripada kaedah khusus yang tuan-tuan dan puan-puan pernah hadir sebelum ni. Iaitulah kalau buat khusus, mandi aja mesti guna air. Model tu akan dimandikan betul-betul. Ya. Tapi dengan saya, pengalaman saya mengendalikan khusus sejak 10 tahun yang sudah, saya melihat jika kita menggunakan air ketika memandikan jenazah, dia akan jadi 2 musibah. 2 musibah tuan-tuan. Musibah pertama apa dia? Musibah pertama tuan-tuan banyak main air. Pasal apa banyak main air? Pasal yang jadi model nanti kawan dia. Time itulah dia nak balas dendam, nak musik. Dia curi tak sini kan. Kawan-kawan begini kan. Banyak gelak-gelak, objektif tak sampai. Ya, lepas tu pula keliling tu, bila seorang tu dimandikan kat atas meja tu, orang keliling akan nampak. Tapi yang lapisan kedua, lapisan ketiga kat belakang tu dia jauh, tak nampak. Jadi tak sampai objektif kita, iaitu nak bagi orang faham bagaimana cara nak mandikan jenazah. Ya, kita hanya bagi tahu dari sudut simulasi saja. Simulasi itu ialah bagaimana cara kita nak mengiringkan jenazah, mengistinjakkan dia dan sebagainya. Itu kaedah dia. Musibah yang kedua kalau kita mandikan jenazah ataupun model nanti guna air, yang jadi model nanti balik mesti demam panas. Kan? Bukan sebab badi mayat tuan-tuan, bukan. Tapi sebab kesejukan yang melampau. Kerana apa? Kerana banyak soal jawab. Jangan mandi ni lah, orang tanya, Ustaz kenapa guna air tu? Ustaz air ni boleh tak? Ustaz lagi banyak soal, lagi lama waktu kena mandi. Gigil bila nak habis ni kan. Habis dalam mulut tu betul lah kan. Habis menyumpah nanti kan. Jadi tidak guna air, hanya simulasi saja bab mandi.
Dalam bab kafan pula, insya-Allah kita akan guna kaedah kafan yang sebenar. Saya akan terangkan 4 kaedah mengkafankan jenazah, iaitu kaedah yang biasa, basic, kaedah bagaimana jenazah kalau badan dia besar, bagaimana kaedah jenazah yang kritikal, yang ada bleeding, pendarahan dan sebagainya, ataupun COVID dan sebagainya. Dan yang keempat, kaedah pemotongan kain kafan yang sesuai untuk lelaki dan perempuan. Sesuai, maknanya orang lelaki pun boleh buat cara tu, orang perempuan pun boleh ikut, asalkan menutup aurat. Tu je point dia, ya. Cuma dalam bab kafan ini kita akan guna model juga. Dan saya volunteer, maksudnya sukarelawan. Siapa yang nak jadi model, dipersilakan. Jangan takut tuan-tuan. Yang jadi model ni insya-Allah panjang umur dia. Ini berdasarkan kisah yang berlaku 5 tahun sudah. Satu hamba Allah Ta'ala tu dia volunteer, saya nak jadi model. Alhamdulillah sampai hari ni hidup lagi. Siapa orang tu? Saya sendiri, kan? Testimoni berkesan, kan? Tapi kalau lepas meninggal tak ada lah. Jadi tuan-tuan pilih. Sebab apa siapa jadi model ni, memanglah takut, tapi pengalaman. Dia boleh share, boleh action dengan kawan dia. Aku dah pernah dalam sekapan, kan? Esok kalau kita mati memanglah kita kena kapan. Tapi nak share kat jiran sebelah, dia pun kena kapan. Jadi kita hidup ni boleh share pada orang. Tak panas lah, kan? Pengalaman. Dan yang paling best, boleh selfie, kan? Buat profile picture. Itu kelebihan orang jadi model, ya. Dan satu lagi sebab apa saya nak guna model hidup, tak nak guna patung. Sebab model hidup ni dia akan menentukan cara kita kafan ni betul ke tidak. Sebab apa? Kadang-kadang orang ni dia kafan ikut nafsu dia. Asalkan nampak cantik, dia buat kain kafan tu tegang, tak nak kemut-kemutkan. Akhirnya mayat tu pun sakit sebab dia tarik kuat-kuat. Cuba kalau tuan-tuan nanti waktu praktikal, tarik kain kafan tu, menjerit kawan tu nanti, sakit-sakit. Sebab mayat hidup boleh komplain, mayat dah mati tak boleh komplain, kan? Lepas tu ikat kain kafan tu macam nak ikat lembu korban, ketat-ketat, kan? Nampak lekuk kat sini semua, menyakiti jenazah. Jangan kita seksa dia, ya. Ikat sekadar untuk mengelakkan kain terlonggar saja, terbuka, ya. Lepas tu kita guna model hidup supaya dia boleh tahu, bang ketat tak bang? Dia boleh respon, ketat, longgar sikit. Jadi kita tahu tahap mana yang sesuai. Baik, dari sudut yang ketiga pula, solat jenazah. Tuan-tuan lebih tahu solat jenazah bagaimana. Berapa rakaat solat jenazah? Alhamdulillah, si baik mesti mati kat backup awal. Tak ada rakaat. Kalau ada lah salah seorang jawab 2 rakaat, confident, kan? Maklum pengusi kita, kan? Tak ada rakaat, 4 takbir saja. Ya, jangan buat takbir kedua tu rukuk pula. Malu besar imam sini nanti, kan? 4 rakaat, 4 takbir. Ya, 4 takbir saja. Itu semua dah maklum. Tapi kita akan terangkan dari sudut hukum pula bagaimana solat jenazah itu berlaku, bila sesuai, bagaimana kalau pendarahan berlaku, ini kita akan terangkan. Dan juga bagaimana solat jenazah gaib diadakan. Kadang-kadang orang tak faham, solat jenazah gaib ni macam mana Ustaz? Siapa yang gaib? Kita bergaib, mayat tu gaib. Ini semua persoalan, kan? Jadi kita akan terangkan. Dan yang keempat, pengebumian jenazah. Dalam bab pengebumian ni, tak perlulah tuan-tuan pergi gali tanah kat belakang tu nak buat praktikal, tak payah. Ya, sebab dalam bab gali kubur dah ada orang dah biasa buat. Itu kerja orang yang memang biasa kerja dia, gali kubur. Kita ni nak tahu tentang pengebumian kubur ni, pengebumian jenazah ni ialah dari sudut tata cara yang sebenar. Sebab yang sering berlaku dalam tanah kubur ni, kat tengah tanah kubur ni, yang turun satu orang, satu mayat. Yang menyambut dalam diam 3 orang. Tapi yang bagi arahan ke atas 30 orang. Dan semua nak bercakap, tanah tu kan, kepala teringit, kan, buku tu buka, tali tu buka. Semua nak bercakap, tension kawan 3 orang kat bawah ni. Jadi kita terangkan apa kaedah yang lebih sesuai supaya keadaan tu lebih lancar dan sempurna. Dan sepanjang teori dan praktikal ni tuan-tuan, sekiranya ada persoalan, angkat saja tanya, kita buat secara santai. Apa benda tak faham, pastikan biar kena dengan tajuk lah. Kalau kita cerita tentang bab mandi, cerita pasal mandi lah. Jangan tanya pasal talqin pula, jauh sangat. Maknanya tanya saja, insya-Allah. Kalau ibu-ibu kat belakang segala nak tanya, tulis kertas, lipat kemas-kemas, pas kat orang depan, suruh pas kat saya. Jangan buat kapal terbang pula, ya. Buat kapal terbang balik syuh, kan. Okey, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua ada buku nota tu, kan. Jadi akan dibantu dengan slideshow.
yang mana apa yang saya cakap ni berpadukan apa yang ada ditayangkan di depan tuan-tuannya. Baik, insya-Allah seperti mana saya maklumkan, tuan-tuan akan dapat sijil nanti lepas selesai, ya. Sijil penyertaan khusus jenazah. Siapa yang tak datang, kita akan bakar sijil dia. Siapa yang balik awal, tengok nama tak panggil, tak mana? Balik, wakil-wakil, tak ada wakil. Koyak tak ada kan. Okey. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita mulakan dengan perkara yang pertama, bagaimana berhadapan orang yang sedang nazak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sedang nazak ataupun dipanggil dalam keadaan sakaratul maut. Sakaratul maut ni macam mana? Sakaratul maut ini satu keadaan manusia yang dalam keadaan nazak. Sakarat dari segi bahasa, mabuk. Maut, kematian. Mabuk diambang kematian. Itulah sakaratul maut. Siapa kat sini pernah mabuk? Wah, sudah aku tak tanya pasal mabuk pula. Tak semestinya mabuk tu minum arak, minum toddy, minum brandy. Tak semestinya. Mabuk laut, mabuk flight, mabuk darat, dan juga mungkin jadi mabuk cinta asmara. Kan? Ke mana mabuk cinta asmara ni Ustaz? Yelah, kalau orang tu pernah dengar tak lagu? Jangan mabuk orang jangan diidam. Dia tak kira mak dia nak juga similah tu kan. Dia sambut dia setan juga ni kan. Maknanya dah tahu tutunan orang, dia nak juga buat tu. Ni mabuk lah ni. Dia tak beza mana baik, mana buruk, mana dosa, mana pahala, mana hitam, mana putih, mana kanan, mana kiri. Ini keadaan mabuk, ya. Dan begitu juga dalam keadaan orang yang mabuk ketika mandu, dia tak boleh beza kanan kiri kan. Dan juga orang yang mabuk ketika nak mati. Dalam keadaan orang nak mabuk dan ketika mati ni, sakaratul maut, dia lupa siapa diri dia. Dia lupa siapa keluarga dia. Yang lagi dahsyat, dia lupa siapa Allah Tuhannya. Waktu tu yang paling ditakuti. Dia lupa, maka Nabi SAW mengajarkan kita supaya lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin dan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir nak meninggal dunia. Macam mana nak tahu dia hampir meninggal dunia? Macam keadaan dia. Kalau dah mula merapu-rapu cakap, mula mata pandang ke atas, mula nafas turun naik, maka ajarkan dia. Kaedah bagaimana? Bisik kat telinga dia. Kanan ke kiri? Terpulang. Afdalnya kanan lah. Ya. La ilaha illallah. Itu kaedah yang kita buat. La ilaha illallah. Itu kaedah yang disunahkan. Berbeza dengan dalam TV. Tonton tengok drama Melayu swasta. Macam mana? Cerita sinetron Al-Hidayah. Macam mana dia ajar? Orang tengah nazak ni, dia pun ucap, ikut saya bang, asyhadu an la ilaha illallah. Yang heran tengah nazak ni pun ikut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Ini semua pembongak kan? Mana ada orang tengah nazak, dia boleh mengucap panjang, tapi dalam drama boleh. Dia berlakon. Dia boleh sebab apa? Berlakon, ya. Nak menunjukkan husnul khatimah, siap jari macam ni. Nak meninggal. Ini berlakon. Berlakon ikut arahan produser dia, pengarah dia. Kalau pengarah kata, "Kan, bangun balik mayat tu." Kenapa tuan? Kurang feeling. Buat sekali lagi. Hidup mati 30 kali pun tak ingat. Allah. Pasal berlakon. Hakikatnya ketika orang sedang nazak, nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah. Ya, Allah kita sebut la ilaha illallah. Nak ajar kalimah la ilaha illallah ni pula, dia kena sederhana kelajuan dia. Tak boleh laju, tak boleh perlahan. Kau perlahan sangat, seksa mayat tu. Ikut saya bang. La ilaha illallah. Semput orang tu kan. Orang tengah nazak ni, dia umpama bernafas melalui lubang jarum yang sempit. Tahu lubang jarum? Lubang jarum kecil, benang. Macam mana ibu-ibu kita nak masukkan benang kat lubang jarum? Tahu kali hisap tak kan? Tak nampak dalam mata ni kan? Kecil lubang jarum tu, itulah lubang nafas kita ketika nazak tadi. Sempit. Jadi dia jangan ajar kataan tu panjang sangat ataupun perlahan sangat. Dan jangan terlalu laju pula, dia tak boleh nak ikut. Al-Rafiq fa'lam annahu la ilaha illallah ramai pun tak boleh juga terlalu laju, dia tak dapat nak tangkap. Maka sederhana je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita ajar sehingga keluar kata daripada mulut dia. La ilaha illallah.
Sekali dengar daripada mulut dia, cukup. Tak payah kita paksa dia lagi. Terus lagi. Jangan seksa dia. Dapat ucap sekali pun rezeki, alhamdulillah. Tapi sekiranya ada perkataan lain sesudah itu, kita bercakap alhamdulillah dapat juga mengucap kawan ni. Nak air bang? Nak, kata dia. Kena ulang balik. Tak boleh kalimah terakhir itu kalimah lain. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalamnya ucapan la ilaha illallah, masuk dalam syurga. Maka pastikan orang ni dapat ucap kalimah la ilaha illallah di akhirnya. Ya? Kita ajar perlahan la ilaha illallah sehingga dia dapat ucap. Sekiranya dia meninggal dunia, tak dengar pun ucapan tu daripada mulut dia. Dah meninggal. Kau dengar tak? Tak dengar. Kau dengar tak? Tak dengar. Alah, manalah tempat dia ni nanti. Jangan kita sebut apa-apa. Sangka baik sahaja. Husnuzan. Mungkin dia sebut, cuma kita yang tak dengar. Mungkin dalam hati, mungkin lidah dia, kita tak tahu kan. Begitu ya. Baik. Itu sekiranya ucapan la ilaha illallah. Timbul persoalan. Ustaz, macam mana pula kalau orang tu pekak? Pekak macam mana tangkih dengan dia? Waktu hidup pun nak bersembang dengan dia, bukan main payah. Assalamualaikum Pak, nak kapak? Kata dia. Sudah kan. Lain cakap, lain terima kan. Jadi macam mana orang sekarang saat ni kita nak ajar la ilaha illallah? Kita ajarkan sahaja. Tak payah kita buat bahasa isyarat la ilaha illallah. Tak payah. Walaupun kawan tu bisu, tak payah bersilat. Sunnah pada kita, ajar pada dia saja. Itu pahala pada kita. Adapun di sisi Allah lah yang menentukan dia dapat ucap ataupun tidak. Ada bisu atau tidak tu di sisi Allah. Ya? Sebab Allah Ta'ala menyebut dalam Quranul Karim, yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan ucapan orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Maknanya, kalau orang yang beriman, kalau orang yang beramal soleh, ketika dia nak mati nanti, walaupun tak ada orang kat keliling dia, dia seorang-seorang mati kat rumah. Banyak tuan-tuan ya, time PKP 2 tahun ni, banyak kes kematian dekat luar sana yang meninggal sendirian. Keluarga tak tahu. Tak tahu dah meninggal 2 hari. Lalu ketika dia dalam keadaan nazak, siapa yang ajak kalimah la ilaha illallah pada dia? Tak ada orang. Tapi kalau dia orang beriman, dia orang beramal soleh, maka Allah lah yang akan ingatkan kalimah kepada dia. Dia pasti akan berucap kalimah itu. Ya. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah juga boleh sesatkan orang yang zalim. Siapa orang zalim? Orang yang buat maksiat, orang yang berdosa besar, tak sempat bertaubat, derhaka kepada Allah ketika dia nak mati. Walaupun keliling dia ramai orang ajar kalimah la ilaha illallah, dia dengar, tapi kalimah itu tak keluar daripada tenggorok dia, tak keluar daripada halqum. Allah tak izinkan. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Ini yang kita bimbangkan macam mana nasib kita besok bila nak mati nanti ya. Mudah-mudahan husnul khatimah insya-Allah. Baik. Itu ketika dalam keadaan pertama la ilaha illallah. Dalam situasi yang sama ketika berhadapan dengan orang yang nazak, bacakanlah ayat suci Al-Quran. Apa saja ayat suci Al-Quran pun boleh. Tapi antara yang disarankan oleh alim ulama, surah Yasin, surah Ar-Ra'd, itu antara surah yang disunahkan. Boleh. Ya. Apa lagi surah lain? Antara surah pendek yang lain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut, Aisyah meruqyah Rasulullah dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Al-falaq dan an-nas. Itu pun boleh kita bacakan pada orang yang sedang sakit ya. Yang ketiga, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Orang yang sedang nazak ini kadang-kadang dia menginginkan sesuatu hajat. Maka tunaikan hajat dia selagi kita mampu untuk tunaikan. Dia nak apa? Nak air, bagi dia air. Dia haus nak air, bagi dia air. Jangan kita tangguhkan, jangan kita abaikan. Kalau tidak, syaitan yang akan ambil alih. Syaitan yang akan tawarkan air pada dia. Ini kena penting ya. Habis macam mana pula kalau ke hospital? Kadang-kadang ke hospital, doktor kata sakit ni tak boleh minum air, pasal paru-paru dia penuh ke air. Kami dah masukkan tiup susu dah ke dalam badan dia, tak payah bagi minum air kan. Tapi dia minta air, air merekah mulut dia, kering bibir dia. Dia nak tak air ni tapi doktor tak bagi. Doktor tak bagi kalau kita masukkan satu botol air ni kat mulut dia. Nak ada apa dah. Itu tak boleh. Tapi ambillah satu sudu, suapkan, basahkan bibir dia. Itu tak apa. Basahkan bibir dia, lepaskan hajat dia. Ya, itu sikit je, masuk sikit sampai dia dah selega. Itu pun tak ada masalah ya.
bagi dia air. Sebab kalau tak bagi air, syaitan akan datang. Syaitan ni daripada hadis menyebut dia akan datang untuk menggoda manusia sampailah hujung nyawa. Ketika itu mungkin dia menyerupai keluarga kita yang dah meninggal, mak kita ke ayah kita yang dah mati, datang balik. Tapi syaitan, kamu haus ke? Mak datang daripada syurga nak selamatkan kamu ni. Mak, saya haus mak, dia orang tak bagi saya air. Ni mak bawa air daripada syurga. Nak minum? Nak mak, saya haus. Mari. Tapi kau kena ikut mak. Pergi mana mak? Masuk syurga. Macam mana mak? Keluar daripada Islam. Islam bukan agama kita. Nak mak dalam syurga mak tahu. Dia akan hasut kita. Ya, kita kena yakin kan agama kita lain. Dia akan hasut. Kalau orang tu lemah iman, niscaya terpesonglah dia, kufurlah dia mati. Wa iyyazubillah. Tapi kalau orang tu iman dia kuat, insya-Allah membantu. Tapi cara kita pula nak bantu dia ialah kita bantu dia untuk tunaikan hajat dia selagi kita berkemampuan. Ya. Tapi kalau tak mampu macam mana pula? Cakap yang baik-baik. Pukul 3 pagi nak Mehdi kata dia. Mehdi, tahu tak kepekan di mana ada Mehdi? Contoh kan, marah dia pula kan. Nak kena pergi ke Temelur sana bawa ada Mehdi. Ada Mehdi tak sini? Ada? Ada? Temelur? Itu dah jauh kan? Temelur sana bawa ada Mehdi. Besoklah pukul 3 pagi mana buka PKP kan? Marah kan? Jangan marah dia. Cakap lebih baik. Mehdi tutup sekarang ni. Besok pukul 7 pagi drive-thru tu buka, saya orang pertama yang bawa kereta masuk batu. Cakap kat dia, belilah satu paket tu. Tunjuk depan dia. Nah, Mehdi tadi semalam nak kan? Orang tu dah nazak ni, dia tak makan banyak. Dapat kulit ayam sikit je. Dah lepas je dah tak nak. Habis siapa nak makan banyak ni? Kita lah yang susah kan? Maknanya kita selesaikan hajat dia dahulu, ya. Barulah kalau tak dapat kita katakan baik-baik, ucap yang baik-baik, ya. Ini 3 perkara yang tuan-tuan kena ingat. Ajarkan kalimah la ilaha illallah, bacakan ayat Quran dan tunaikan hajat pesakit selagi berkemampuan. Insya-Allah membantu orang yang sedang sakaratul maut. Baik, ada persoalan dalam bab pertama? Ada? Tak ada. Tuan, sila. Ayah saya pun peminat. Inna rajul. Sakit biasa COVID? Biasa. Dia itu dia sebelum meninggal dia sebut la ilaha illallah, tapi lepas la ilaha illallah tu dia sebut Allah. Boleh? Boleh. Asalkan perkataan Allah, nama Allah baik, insya-Allah. Alhamdulillah dapat disebut kan. Ada lagi soalan? Tuan-tuan? Baik, tak ada. Kita masuk kepada perkara yang kedua. Senang nak kongsi ilmu dengan penduduk kampung awal. Semua cikgu senang faham kan? Ya. Baik, perkara yang kedua ialah bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Baru meninggal, apa nak buat? Baik, antara sunnahnya ialah ketika menerima berita kematian, maka ucaplah kalimah istirja. Apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimah dia. Kita kena biasakan kalimah ni. Tapi banyak orang waktu kita terima berita kematian, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau depan orang. Tapi kalau kita terima berita kematian tu melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, apa-apa saja medium sosial, kita akan sebut salam takziah, Al-Fatihah. Banyak syarikat dalam grup-grup kalau meninggal je Al-Fatihah, salam takziah, salam. Kenapa sebut Al-Fatihah? Tak boleh Ustaz. Siapa kata tak boleh? Boleh. Kalau kita nak baca Al-Fatihah, nak sedekah pada si mati, insya-Allah sampai. Tak ada masalah. Cuma isunya ialah kenapa sambut berita kematian dengan sebutan Al-Fatihah. Patutnya kita ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat pahala. Dapat pahala. Al-Fatihah kita sebut tak ada pahala, ya. Baca baru ada pahala, ya. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang sunnahnya. Tak boleh Ustaz, saya daripada kecil memang dah dididik. Kalau tengok berita kematian, sebut Al-Fatihah. Kalau ada orang jadi macam tu, macam mana? Jawapannya tak ada masalah, teruskan je bang. Nak amalkan, teruskan je. Cuma saya nak minta tambah sikit je kat depan tu. Sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas itu abang nak tambah Al-Baqarah ke Al-Fatihah ke An-Nisa ke terpulang. Dalam kurungan dibaca kan. Pattern sekarang kan, dalam kurungan dibaca. Terpulang. Yang penting kita biasakan yang betul, betulkan yang biasa, dapatlah sunnah pahala, ya. Inna lillahi ni bukan hanya pada orang Islam, termasuk juga kematian bukan Islam. Bukan Islam pun. Yes, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sebab musibah. Wa basyirus sabirin allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar bila mana ditimpakan musibah kepadanya, mereka berkata sesungguhnya kami datang kepada Allah, pada Allah jual kami kembali. Ya. Itu kalimah tu semua general. Bukan hanya pada orang Islam pada kematian saja. Non-Muslim kita sebut inna lillahi juga. Komen ke, kita nak sebut ke, itu dia. Tapi orang kita sebut apa? RIP. Bila terima kematian orang Islam, RIP. RIP, semua nak diripkan. RIP kata dia. Rest in peace. Berehatlah kau dengan tenang. Boleh tak ucapan tu? Tak boleh. Kerana itu budaya kafir, orang bukan Islam. Ya. Dan kita pun tak boleh mendoakan rest in peace, berehatlah kau dengan tenang, seolah kita mendoakan ketenangan untuk dia. Sedangkan kepercayaan kita, bila orang mati dalam keadaan kafir, tidak ada ketenangan dah. Tapi kenapa mendoakan dia? Tak boleh langsung. Tak boleh. Sebab pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW, ketika bapa saudara Nabi siapa? Abu Talib. Abu Talib ketika dalam keadaan nazak, Rasulullah di sebelahnya, Nabi kata, wahai pakcik, ucaplah la ilaha illallah. Pakcik ucap la ilaha illallah, insya-Allah saya jamin tempat pakcik di syurga nanti. Dia kata, jamin tempat di syurga nanti. Dan ketika itu Abu Jahal pun ada sebelah. Dia kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad ni, dia tak betul. Kau kena kekal dengan agama nenek moyang kita, kata Abu Jahal. Waktu itulah akhirnya Abu Talib kata, wahai anak saudaraku yang dikasihi Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyangku. Maknanya dia tak masuk Islam, kekal dengan kekafiran. Dan akhirnya meninggallah dia dalam keadaan kufur. Rasulullah SAW sedih sangat, kecewa, duka cita. Dan akhirnya dia berkata apa? Pakcik, saya berjanji akan memohon keampunan Allah untukmu. Berjanji untuk minta ampun Allah untuk dia. Allah ampunkan dia. Lalu ketika itulah Allah Ta'ala tegur kepada Rasulullah SAW dalam surah At-Taubah ayat 113, tidak boleh bagi mana-mana Nabi dan orang-orang beriman mendoakan pada golongan musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri. Sesudah nyata tempat orang musyrik itu adalah neraka. Maknanya Allah tegur tak boleh. Kerana orang hidup yang musyrik kita boleh doakan hidayah untuk dia, tapi bila dia mati tak boleh, kerana sudah telah dinyatakan bahawa tempat mereka adalah neraka. Maknanya di sini yang kita perlu tekankan bahawa ucapan selain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak dibolehkan, terutamanya dalam hal doa. Tak boleh mendoakan orang kafir, ya, yang telah meninggal dunia. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan inna lillahi juga tak bukan pada manusia je. Binatang mati pun inna lillahi. Kucing kita mati, inna lillahi. Ayam kita mati, inna lillahi. Rotek motor mati, inna lillahi. Salah kan? Benda yang kena bayar kan, sifat kan. Jadi itulah kalimah dia. Bukan untuk kematian je kan? Bukan untuk kematian. Segala musibah. Kawan kita sakit kat hospital, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pastikan kawan kita tu faham lah. Kalau tak faham, kena bagi faham. Takut bertumbuh nanti. Bagi nak mati kan. Ya, baik. Kemudian bila orang tu meninggal dunia, kebiasaannya mata dia naik ke atas. Mata dia naik ke atas. Kenapa mata naik ke atas? Tuan-tuan jangan terkejut pula kan, pula naik ke atas. Tak ada apa-apa mata ni. Jangan pandang atas. Memang tak ada apa-apa. Ya, orang yang baru meninggal dunia kadang-kadang mata dia pandang ke atas, mata dia terbuka kerana melihat pemergian rohnya. Roh akan keluar berkaki, naik ke lutut, naik ke pinggang, akhirnya ke dada dan sampailah ke ubun-ubun di kepalanya. Dia keluar, maka mata mengiringi pemergian rohnya. Maka jika mata terbuka, tutupkan mata dia. Tutup. Kalau tak lama kemudian terbuka lagi, jangan lari tuan-tuan. Sudah sakur dia dah masuk, hantu ayuan dah masuk kan. Jangan lagi tuan-tuan ya. Ini biasa. Dari sudut badan kita pun, bila seorang tu meninggal dunia, darah akan berhenti, membeku, urat akan tegang, otot-otot akan kejang, bola matanya akan terkeluar sedikit. Itu adalah unsur biologi dalam badan kita. Maka itu biasa. Maka kita tutuplah mata tu. Tarik kelopak mata ni, tarik urut perlahan supaya tertutup. Ya. Antara kaedah yang boleh kita buat tu urut, guna minyak. Cari minyak apa yang ada kat rumah. Minyak zaitun ke, minyak masak ke, boleh. Tapi kalau guna minyak masak, pastikan guna minyak masak yang baru. Jangan guna minyak ikan.
Betul-betul. Kan yang hitam tu lah. Berapa kali pakai tak tahu. Dia sapu kat mata orang tu. Boleh jimat sikit tak dia kan. Datang kucing jilat mata orang tu kan. Jadi pastikan yang bersih minyak tu, kita urut perlahan. Apa saja minyak pun boleh, baby oil pun boleh, ya. Dia cakap, ustaz, minyak gamat boleh tak? Minyak gamat, kata dia kan. Sebab kami banyak minyak gamat. Ni waktu saya kuliah kat Kedah tu, saya kata ikut hampa lah. Kalau hampa nak guna minyak cakapak pun tak ada masalah. Tapi terpedih-pedih mata ayat tu kan. Kebil pedih kan. Biar logik lah. Ini ada juga soalan cakap, ustaz, minyak petrol boleh? Boleh baginya kan. Jawapan saya, haram hukumnya guna minyak petrol. Kenapa tak boleh pula guna minyak petrol? Haram. Yelah pasal petrol mahal sekarang ni. Tak sesuai letak kat mata kan. Biarlah logik, takkan letak petrol pula, ya. Urut perlahan mata dia ni sampai dia tertutup. Sekiranya terbuka lagi, jangan lari lagi, ya. Guna kaedah yang kedua. Kita ambil batu kerikil. Cari batu-batu kerikil dalam sesi batu, ambil, bersihkan, pastikan betul-betul batu. Takut tersilap mati kambing pula kan. Gelap tak nampak lembik dia ni kan. Pastikan dan letakkan di atas kelopak mata dia. Tujuannya untuk memberatkan kelopak mata dia supaya tertutup. Itu kaedah. Ya. Tapi kalau tak jumpa batu, selalu jumpa batu dia tak jumpa pula. Jangan sekali guna bata. Gamak guna batu dia. Jangan ya, siksa mayat. Berapa dalam poket? Shilling, ada 50 sen yang besar tu, letak kat mata dia. Ada orang cakap tak boleh ustaz. Ini kaedah orang Cina, kaedah bukan Islam. Macam bintang kata dia, tak boleh. Tak boleh kita kata macam tu sebab kita tahu niat kita. Ini kaedah barang saja. Ya, kaedah fiqh menyebut al-umur bil maqasidih. Setiap benda bergantung pada tujuannya. Innama a'malu binniyat, bergantung pada niat. Niat dia apa? Nak tutup mata orang ni supaya tertutup. Ini alat saja. Bukan kita nak meniru dari kafir, bukan. Ya. Tapi kalau letak duit shilling tu tuan-tuan, pastikan alih sebelum orang datang. Ni dia dah tutup, lepas tu ambil kain, tutup muka mayat. Pergilah ke dapur, layan tamu apa semua. Jiran-jiran mula datang. Jiran-jiran dalam muka sedih ni, Allah ni baik, suka belanja orang makan, dia lah sayangnya kan. Tangan dia buka di muka dia, astagfirullah, mata dia hitam. Terlupa nak alih, itu masalah juga. Kan dah jadi fitnah pada dia. Maka alihkan sebelum jiran datang. Alih. Ya, siapa yang buat nota tu pastikan tulis 50 sen ya. Takut tuan-tuan tertulis RM50. Kepek sini 50 tak jadi apa-apa ya. Terbeliak lagi mata mayat tu aja. Ya. Jadi kita letak duit ni, asalkan dah tutup, alihkan. Sekiranya kita dah alihkan duit shilling tu, terbuka lagi mata mayat tu. Degil betul mayat tu. Jangan kita kata apa-apa, diam saja. Kaedah yang keempat, kita guna selotip. Ambil selotip kertas, koyakkan selotip kertas tu yang nipis gam tu daripada kelopak mata, tarik sampai ke bawah mata dia. Itu kaedah. Di hospital tak perlu guna kaedah tu. Cuma kaedah ini biar kaedah yang terakhir. Kerana bila seorang tu meninggal dunia, kulit dia ni jadi rapuh, mudah tersiat. Jadi bila kita nak mandi mayat, kadang-kadang kulit dia tertanggal sekali. Jadi pastikan dia dalam keadaan yang terakhir. Terbuka tak baru kita guna selotip kertas. Ingat selotip kertas. Takut tuan-tuan tertulis double tape. Ni lagi double tape, bagilah buat gagah betul kan. Jangan buat macam tuan-tuan ya. Kalau tulis pun tulis stapler tu. Tulis stapler pula kan. Sasul pula selotip. Takut sasul kan. Stapler gun tu. Kan. Tapi tuan-tuan ya, kalau kaedah non-Muslim, mereka bukan guna selotip, bukan guna batu tadi, tak ada. Dia guna gam. Gam uhu pula tu. Pastikan tutup rapat. Ya, saya pernah nampak satu mayat bangsa asli Cina. Dia tolak sebelah saya kerana tu kita nak urus jenazah dekat hospital. Dia pun tolak. Saya ingat lah kat cermin dia tu. Mayat tu bersih betul lah. Tersenyum lagi tuan. Tersenyum mayat ni. Husnul Khatimah kan? Terfikir dah kan Cina. Husnul Khatimah kan ingat. Buah kalau saya fikir macam mana rupa yang tersenyum macam tu kan. Satu hari orang takdirkan saya dapat kursus. Saya pergi sambung pelajaran untuk mengambil diploma Science in Embalming and Undertaker. Di sana kita diajar cara mengawet mayat. Pengawetan mayat. Bagaimana kaedah dia? Bila seorang tu
Non-Muslim biasanya dia tak ke bumi terus atau bakar terus hari ini. Dia akan simpan 1 minggu untuk upacara sembahyang mereka. Jadi mereka memang guna kaedah pengawitan mayat untuk mengelakkan mayat reput. Tapi bagi orang Islam yang nak bawa balik jenazah ke luar negara, Indonesia, Bangladesh, mati kat sini, nak bawa balik ke negara asal, maka melalui proses embalming. Begitu juga negara jiran. Kalau negara luar, kalau kita meninggal kat luar negara, nak bawa balik jenazah ke dalam Malaysia, maka kaedah embalming akan digunakan. Macam mana kaedah tu? Kaedah tu ialah, pertama, mayat ini akan dibersihkan dan akan dikeluarkan 2 urat. Darah-darahnya semua akan dibuang. 70% daripada badan kita semuanya darah, cecair. Maka dia akan keluarkan melalui 2 urat, vein dan artery. Dia akan cari melalui 4 sumber. Satunya di tengkuk ni, di bawah lengan, di atas hari-hari ataupun celah paha. Itu kaedah dia. Ya, dicukil keluar 2 urat tu, dihiris bahagian vein, kemudian itulah laluan darah keluar. Dalam masa yang sama, di bahagian arteri dipotong sikit untuk masukkan satu tube. Tube itu untuk memasukkan satu cecair formalin 12 liter. Formalin ni yang biasa kalau tuan-tuan tengok ikan segar dekat pasar kan. Kalau sini tak apalah, segar temeluh. Tapi yang kat KL tu, kat Giant juga apa kan, segar ikan ni kan, ada guna pengawet untuk bagi nampak segar. Itu bahan yang dimasukkan dalam badan manusia yang dah mati, sebanyak 12 liter masuk. Ketika badan ubat tu dah masuk, darah dah keluar, dia akan meresap ke seluruh badan. Dia akan keraskan badan kita. Waktu tu kita boleh bentukkan tangan dia macam ni ke, nak buat apa-apa stesen pun boleh. Sampailah kat muka ni, saya diajar untuk bentukkan senyuman mayat. Bercamiah. Camiah. Cuba dapatkan tangan. Tersenyum mayat tuan-tuan. Patutlah Cina untuk senyum. Boleh dia mikirkan, ingatkan Besar Fatimah kan? Oh, macam tu ya. Nak buat rasa pipin sikit, tersenyum sikit pun boleh. Itu kaedah dia ya. Belum habis takat tu. Belum. Dah masuk ubat, keluar darah habis. Dia akan keluarkan satu besi. Ini senjata saya tuan-tuan. Senjata Undertaker ya. Nanti insya-Allah siapa yang stay sampai hujung nanti, saya akan tunjuk video pengawetan mayat. Tujuan kita nak belajar saja, nak ambil maklum ya. Yoga story ni buang pendek, ada banyak sikit. Di hujung ni tajam, di keliling ni ada lubang-lubang. Di bahagian hujung ni ada bahagian untuk masukkan pipe untuk vacuum. Macam mana cara dia? Lubang akan ditebuk ke atas perut mayat. Tebuk, kemudian kita akan rodok jantung, hati, limpa, usus, kulit kencing, segala-gala organ dalam badan ini semuanya akan dihancurkan dan disedut ikut lubang-lubang ni, buang keluar. Inilah kaedah embalming. Kenapa dia nak buat kat organ macam tu? Kerana dalam organ ada cecair, ada darah. Itulah mencepatkan proses perebutan. Perlu dibuang keluar. Dan kenapa pula nak kena tebuk, nak kena hancurkan? Tak boleh kita potong, keluarkan organ terus. Embalmo, bahagian pengawitan, dia tidak ada lesen, tak ada kuasa untuk potong mayat. Yang boleh potong mayat, bedah mayat ini pakar bedah ataupun forensik saja. Dia sahaja boleh. Tapi kalaulah mayat itu postmortem, dah bedah badan dia, kalau dia nak diawet pula lepas tu, biasanya kami akan pesan pada forensik, tuan, tolong bungkuskan daging apa, hati, limpa semua tu, letak dalam plastik. Sebab apa? Dia tak boleh buang, forensik tak boleh buang pula barang tu. Kita boleh minta dia asingkan belanja jahit, kita buka balik jahitan tu, keluarkan plastik tu je. Tak payah tebuk. Macam kita beli ayam kat kedai, kadang hati limpa dia asingkan kan. Jangan bayar pula nanti kan? Tapi itulah kaedah yang terpakai ya. Nampak menyakitkan? Memang menyakitkan, menghancurkan organ badan mayat ya. Tuan-tuan kena ingat ya, walaupun kalaulah kita ada anak-anak ke keluarga kita bawa balik mayat tu nampak comel, bersih, senyum, itu luaran saja tuan-tuan. Tapi dalaman dia hancur sehancur-hancurnya. Sebab itulah Nabi kata sebaik-baik tempat ke bumi ialah tempat dia meninggal. Mana dia mati, situlah kebumikan dia. Tengok Tok Guru Harudin meninggal kat California. Dia pesan kalau aku mati sana jangan berbalik, ke bumi kat sana. Dia tahu
Kerana Nabi pernah sebut, barang siapa yang meninggal di luar tempat kelahiran dia, dikebumikan di sana, maka akan dibina mahligai di syurga sejauh daripada tempat dia lahir sampai tempat dia meninggal. Berapa jauh perlis dengan mereka? Masya Allah, jauh kan? Itu yang dipikirkan orang ni. Kita pun kena fikir macam tu juga, ya. Tujuan saya belajar ni dua sebabnya. Pertama, nak bagi pendedahan pada masyarakat tentang apa yang berlaku sekiranya nak bawa balik jenazah, supaya orang faham. Kedua, supaya sekurang-kurangnya di dalam negara kita ni kadang-kadang ada warga asing yang nak sangat bawa balik jenazah keluar negara. Dia tak kisahlah keadaan apa pun, yang penting bawa balik. Maka itu hak waris. Kebiasaannya tuan-tuan, yang menguruskan untuk pengawetan mayat ni golongan non-Muslim, bukan Islam. Kasket-kasket Cina, kasket-kasket India. Jadi mereka lah yang menguruskan jenazah saudara Islam kita ni. Dibogelkannya, dibuat dalam keadaan yang cukup mengaibkan. Ini yang kita risau, yang kita sedihkan. Maka tanggungjawab kami sebagai pengurusan jenazah, fardu kifayah untuk pastikan benda tu. Ambil kapas, tutup mata dan settle. Ya, kadang-kadang ada jenazah yang memang tak boleh tutup mata dia, kan? Tak apalah, nak buat macam mana. Baik, itu mata. Kemudian, sekiranya hidung dan juga kapas, hidung dan juga telinga, tujuan letak kapas kat hidung mayat dan telinga untuk mengelakkan serangga-serangga kecil datang masuk. Sebab bila mayat mati, organ dalam dia dah mula reput, menarik minat binatang-binatang kecil kat luar sana. Semut, lalat yang akan datang masuk. Maka tutup supaya tak bagi dia masuk, dan juga elakkan darah keluar, cecair keluar daripada hidung dan juga telinga. Dan sekiranya mulut dia ni ada gigi palsu, keluarkan segera sebelum kancing gigi dia ni. Sebelum gigi dia kering, keluarkan segera. Ya, dah keras susah. Walaupun orang tu pakai poliden, boleh kan? Tapi kalau dia letak gigi palsu yang dah tanam dekat kursi, jangan keluarkan, jangan seksa dia. Takut-takut tercabut punya gigi betul. Dah silap. Gigi betul, masuk balik. Tak boleh lah, kan? Gigi palsu kita keluarkan sekiranya boleh. Termasuklah yang besi tu, braces besi tu, kan? Kalau tak kerti nak cabut, jangan pandai-pandai minta screwdriver lah, apalah, kan? Nak cukir, keluar berdarah, mula mayat tu. Jangan seksa dia. Apa saja pada keadaan mayat yang tak boleh dibawa keluar, biarkan. Apa saja, ya. Baik, kemudian kita ambil sehelai kain panjang, ikat daripada bawah dagu ni naik ke atas, supaya mulutnya tertutup. Ini sunnah. Ikatan ni namanya ikatan pocong. Ikatan pocong. Hantu pocong yang kita panggil tu, perkataan pocong tu asalnya daripada ikatan. Dapat kat orang Melayu kita, buatlah hantu pocong, bukit pocong, kedah pocong, bandar pocong, kan? Semua nak dipocongkan, kan? Jadi kreatifnya orang kita ni, kan? Asalnya pocong tu daripada perkataan ni. Okey, kemudian buka pakaian dia, tukarkan pakaian yang bersih dan mudah tanggal. Buka baju seluar dia, kalau ada najis bersihkan. Letak kain yang panjang, kain batik lepas ke, yang tutup aurat dia, atas hingga bawah tutup. Kemas-kemas atas dan bawah. Kalau tidak, nanti bila nak angkat, nampak aurat bawah dia. Kena tutup bawah sekali. Dan kalau orang perempuan, pastikan tutup rambut dia juga. Kadang-kadang bila kita selak kain tu, nampak rambut mengerbang macam ni. Kenapa tak tutup mata, tak tutup rambut dia ni? Orang pun cakap, tak apalah Ustaz, masih hidup dulu, arwah pun free hair. Semua orang tahu rambut dia macam mana, kalau apa semua. Waktu dia hidup, itu tanggungan dia, fardu ain. Bila dia meninggal, tanggungan kita, fardu kifayah. Takkan nak tanggung dosa dia. Maka tutuplah kemas-kemas, jangan bagi orang nampak aurat dia, ya. Baik, kemudian kiamkan tangan dia. Kiamkan tangan dia, ikat boleh. Boleh ikat sebelum mandi kafan, boleh ikat. Ikat waktu sebelum mandi dan kafan. Ya, kenapa kena buat macam tu? Kerana mayat setelah meninggal 2-3 jam, darah dia akan membeku, menyebabkan dia akan kejam. Urat dia tegang. Kadang-kadang susah kita nak pengkukkan balik pasal dia dah keras, mengeras. Maka kiamkan awal supaya mudah untuk kita kafan nanti dalam keadaan sempurna. Ya, ada kes yang pernah berlaku, yang saya pernah uruskan. Satu orang tua umur 90 lebih, dia meninggal dunia malam hari. Dan besok tu baru anak dia panggil saya. Anak dia 4 orang lelaki. Dah besar lah. Dia panggil, saya tengok mayat tu dalam keadaan pakaian yang
Semalam dia pakai, tak tukar lagi. Tanya pada anak dia, kenapa tak buat macam kenapa tak tukar bang? Tak tahu lah ustaz, kata dia. Tak apalah ustaz, uruskanlah. Saya angkat jenazah tu, bawa ke tempat mandi. Waktu kita nak buka pakaian tu, tengok tangan dia dah keras. Keras, tak boleh nak goyang, tak kejang lah. Dan dia kurus. Saya bimbang kalau kita bentukkan tangan dia, patah. Sebab terlalu kurus. Orang tua kan, tulang tak apa kuat. Maka apa boleh buat? Saya kata pada anak dia, bang, nanti waktu kafan saya nak malam awal, jenazah kita tak boleh kiam. Kita akan luruskan tangan dia macam ni. Okeylah, anak dia yang lain semua faham, tinggal seorang dia yang mungkin kecil sekali, nombor 4, macam tak faham. Tak boleh ustaz, kata dia. Kita kena sempurnakan mayat ni, ini arwah ayah kami ni, kita kena buat kiam juga, kata dia. Saya kata bukanlah saya sengaja, tapi keadaan mayat ni tak boleh. Saya tak mampu nak buat. Tak apa ustaz, biar saya buat. Saya pernah belajar khusus. Ustaz tu kata sapu minyak bagi dia lembut. Kenapa kau tak buat semalam bang? Kata, pagi ni dah keras kau nak buat. Terlupa ustaz, kata dia. Ini masalah kita kan, terlupa. Lalu buat, cubalah buat. Aku buat. Saya kata bang, kalau tak boleh jangan paksa. Boleh, kata dia. Urut sapu minyak apa semua. Dia try, Bismillahirrahmanirrahim. Try. Tak, terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia. Tergamam semua orang. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku pula? Kau yang buat kan? Semua pandang kan? Abang dia sudah pun tanya, ustaz, patah ke tu? Kata dia. Saya pun sudah berbilkan. Aku nak tanya pula kan? Tanyalah adik kau ni kan. Saya pandang muka semua merah padam. Muka yang buat tu pucat. Lagi pucat daripada bapak dia. Menggigil macam dia. Ustaz, patah ke tu? Tanya abang dia lagi. Kalau hukum dah keluar daripada saya. Apa pun nak jawab ni, dah bagi soalan kebat pula kan. Habis fikir macam lah. Dan akhirnya saya pun jawab. Saya nampak keadaan dah mula tegang. Sabarlah, tak patah pun. Habis bunyi tadi tu kenapa? Biasalah bang, kadang-kadang kita lengah otot. Pram bunyi otot kan. Betul ke tak? Betul. Dah tak payah fikir dah. Kita buat jam, teruskan jenazah macam biasa. Saya cuba nak kawal situasi. Tapi rupanya abang dia tak puas hati dia. Pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah, aku patahkan tangan kau. Ui, garang abang dia buat. Ya Allah. Tapi dalam hati kecil saya kata, nasib baik aku tipu. Memang patah pun. Sampai hari ni dia tak tahu cerita sebenar tu kan. Melainkan dia tonton live ni. Tak berapa kali dah dia tonton, tak tahulah kan. Kalau dia tonton, habis saya kan. Jadi nak katakan bahawa kalau mayat tu tak boleh nak ubah tangan dia begini, biarkan. Ada mayat kadang-kadang tangan dia tak boleh nak bentuk. Ada saya jumpa mayat tangan macam ni. Landing time. Entah dia tengok EPL ke mana tadi. Dia kan meninggal. Tak boleh buat turun. Tak boleh. Kita dah cuba dah tak boleh. Macam ni sekali kan. Macam mana ustaz? Terpaksalah kita mandi kapan macam tu. Kapan ada dalam keadaan macam ni? Orang tengok apa bosak kepala tu. Tangan. Tangan. Ingat kepala bombang kan. Ini berlaku tuan-tuan ya. Apa macam-macam jenis jenazah mungkin kita akan jumpa nanti. Ya. Ada mayat yang tak boleh macam ni. Tak kisah tangan macam ni ke, tangan macam ni ke. Wak Imam kalau meninggal tangan macam ni. Tengok atraf ni. Attack terus kan. Tak boleh buat turun. Macam mana ni? Macam mana kan. Ada tangan macam ni pula kan. Mulai disapin pula kan. Ada tuan-tuan ya. Nampak macam tak logik tapi ada. Ya. Dan juga kami pernah, tim kami di sebelah tempat lain, dia pernah jumpa mayat yang lebih rare. Apa dia ustaz? Saya tanya, apa dia ni? Mayat tu mati bersila. Bersila tuan-tuan. Bersila. Tak boleh nak baring kan. Dah keras tak? Macam mana ni ustaz? Doktor apa? Polis kata boleh urus dah. Tak payah bawa pergi ke hospital. Terus uruskan. Dia kata macam mana? Saya telah cuba baringkan kan. Tak boleh ustaz. Kita baring macam tu lah dia tu bersila. Saya ingat menentukan macam keras. Macam mana nak buat ni? Saya kata buatlah macam mana keadaan mayat tu. Kita mandilah, mandi dalam bersila. Bungkuskan dia dalam dalam bersila. Kafan pun dalam bersila. Tapi mengarah kiblat lah. Kadang-kadang mayat terbakar pun macam tu juga. Dia merengkuk macam tu. Tak boleh buat apa. Bermacam-macam jenis jenazah. Apa saja keadaan mayat, itu yang kita uruskan. Jangan paksa. Itu je. Baik. Kemudian setelah kita tukar pakaian dia, kita ikat tangan dia, ikat kaki dia, lutut dia tu ikat supaya kaki dia lurus. Dan di antara dua ibu jari kaki tu kita ikat supaya tetap tegak macam tu. Kemudian letakkan sehelai kain panjang
Namanya tasdiah. Sunnah tasdiah ialah menutup aurat dia, tutup kain dan letakkan wangi-wangian. Wangi-wangian. Kalau orang dulu dia bakar kemenyan ke, dia bakar stani ke, bakhor tu ke, apa saja kaedah tak kisah. Yang penting wangian. Nak letak yang biur 10 minit pun boleh. Nak spray ke pun boleh. Ya, yang logik kita boleh buat ya. Kemudian ambil satu benda yang sederhana berat, letakkan atas perut mayat. Supaya perut mayat itu tidak kembung naik ke atas. Angin masuk tapi tak boleh keluar balik. Maka kita letakkan sederhana berat. Biasanya orang letak apa? Gunting. Amalan ni memang mana-mana tempat pun, seluruh Semenanjung sampai Sabah Sarawak semua saya pergi memang letak gunting. Orang kata ni kurafat orang lama ni. Banyaklah kau punya kurafat. Tujuan letak gunting kat perut tu senang tukang kurafat nak cari. Dik ada gunting tak? Ada kat perut mak tu. Senang dia capai. Itu sahaja tuan-tuan, tak ada maksud lain. Tak letak gunting pun tak apa, nak letak air botol mineral ni pun boleh, nak letak air pun boleh, nak letak remote aircon pun boleh. Yang penting yang logik. Jangan letak LCD projector pula kan. Itu tak logik ya. Maknanya sesuai dengan keadaan. Baik. Itu tentang bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Ada persoalan? Okey. Tempat saya pengalamannya, saya kalau berlaku ni beliau sekolah waktu awal malam ataupun waktu malam. Malam Saya belajar untuk menggunakan jenazah besok pagi. Biasanya masa tu lah kita tahu di sini ni minyak. Supaya dia tidak keras, saya kena bagi dia tak cerita tadi. Baik. Kalau minyak masa dia baru meninggal. Memang, alhamdulillah kan. Besok waktu mandi tadi memang senang. lembut kan? Minyak apa? Minyak masak. Masak atau minyak apa? Tapi betul kalau minyak makan. Okey baik. Terima kasih Puan Syed Najib. Katanya dia meninggal malam, besok nak ke bumi. Jadi dia mandikan besok, tapi malam tu dia dah sapu minyak bagi lembutkan. Dia lagi cuci malam juga. Baik, itu antara kaedah yang boleh guna pakai. Kiranya keadaan sebegitu. Maknanya tak ada orang nak mandikan, kena esok baru mandikan, kita guna kaedah tu. Namun sebaik-baiknya mandikan malam tu juga. Banyak hikmah dia tuan-tuan. Ya. Saya kalau kematian berlaku, kita ada cukup perlengkapan, kita ada orang, kita jalan dia. Sebab hikmah kalau kita mandikan jenazah pada waktu kematian dia, walaupun besok nak ke bumi, pertama ialah mayat tu mudah diuruskan. Dia lembut, senang nak urus. Ya, najis pun kita senang nak buang. Kedua, mayat itu akan berbau wangi, bersih, sehingga orang yang datang pun akan mendoakan yang baik-baik. Wanginya mayat ni, bersih lah arwah ni, senyum je ni. Maknanya orang akan nampak yang baik-baik sebab kita sediakan mayat dalam keadaan baik. Cuba bayangkan kalau kita besok nak uruskan tanpa ada bersihkan badan mayat ke apa ke, maka mayatnya akan keluar bau, keluar darah, cair dan sebagainya. Maka orang yang datang tak selesa. Dia tak akan cakap yang baik dan dia tak akan cakap yang buruk-buruk. Maka tak ada ucapan yang keluar dan dia pun tak akan doa lama-lama, tak akan baca tahlil ke apa, Fatihah lepas tu dia keluar. Orang tak tahan kerana bau mayat itu, ya. Maka kita sediakan mayat yang baik supaya orang datang ucap yang baik. Kerana Nabi sebut, ucaplah yang baik-baik di sisi mayat, kerana ketika itu malaikat mengaminkan setiap kata-kata kita. Maka kita nak orang ucap baik, sediakan mayat dalam keadaan baik juga. Itu keadaan yang boleh saya buat ya. Cuma lepas kita mandi kafan, pastikan terus solat. Jangan kita tangguhkan solat besok. Walaupun ada kita seorang je. Seorang je ni, tak apa ke? Tak apalah. Solat jenazah. Kerana nak melepaskan rukun. Kerana setelah kita mandi kafan, kita dah solat, besok pagi waktu nak ke bumi, nak solat sekali lagi, ada keluar darah atau najis pada kain kafan, tak ada masalah lagi tuan-tuan. Ya, boleh solat sebab solat yang rukun dah selesai. Ni solat jenazah untuk kita rawat pahala. Itu tak ada masalah. Yang penting rukun dah lepas dan boleh terus ke bumi. Tapi kalau kita dah siap mandi kafan malam hari, besok baru nak solat, keluar darah, bersihkan balik jenazah, wajib tukar kain yang baru bersih. Kerana syarat untuk mandi untuk solatkan jenazah dalam keadaan bersih dan suci. Maka kita sediakan begitu. Maka solat terus. Solat baik kali pun tak ada masalah. Ya, Allahu a'lam. Okey, satu Ustaz. Ya. Pernah saya mengalami masa uruskan jenazah cedera. Jadi di mandi ke stretcher tu, di tempat mandi juga. Dan setiap belum kapal lagi dah solat. Belum kapal lagi. Solat dulu. Macam mana? Kenapa lu itu? Jadi badan banyak makin tak susah nak kering. Jadi mendarat makin bawah lagi. Jadi memang belum di kapal ke
boleh tengok situasi. Kalau main tutup aurat, tak ada masalah. Tutup aurat, Tutup aurat boleh lah. Syarat dia kapan tutup aurat? Tapi boleh sebelum dikapankan tu lah tu. Boleh, tapi tak digalakkan lah. Bukan tak digalakkan, benda tu asing lah. Kan? Cuma kalau tutup aurat tak ada masalah. Sebab syarat dia mesti tutup aurat lah. Tadi Kak, Rekam? Baik. Kalau seorang tu dalam keadaan hadas, dalam keadaan haid, kemudian darah keluar daripada bahagian kemaluan dia, macam mana biasa perempuan haid kan. Jadi macam mana nak buat? Dalam keadaan begitu, bukan sahaja darah haid, apa sahaja pendarahan yang keluar daripada mayat, masuklah orang yang cuci darah. Kan dia ada dialisis, dia ada darah berat yang besar tu. Maka darah akan keluar kat situ. Maka apa perlu kita buat? Kita tahan darah tu dengan kapas ataupun apa saja alat. Kalau dah selesai mandi, dah siap mandi, kita letakkan kapas. Kalau perempuan boleh pakaikan pad pada dia. Kalau jenazah tu jenazah keluar najis, tak jadi, kita masukkan kapas kat bahagian duburnya tu, sumbat kapas tu, kemudian kita boleh pakaikan pampers pada dia, tutup. Begitu juga kalau pendarahan keluar tak jadi, kita cuba tahan. Kalau kita tahu jahit anggota yang luka besar tu. Tapi kalau tak pandai, kita tahan dengan kapas. Dan sebelum kita letak ke atas kain kapan, pastikan letak plastik sebagai alas untuk elakkan kain kapan tadi berdarah. Itu kaedah yang dipakai lah. Maka mandikan saja, walaupun darah dia keluar, yang penting kita selesaikan bab mandi tu, kemudian letak kapas untuk elakkan darah tu mengalir. Ya, itu bukan kita sengaja, memang keadaan mayat tu begitu. Allah malam. Ustaz, satu soalan Ustaz. Ini pengalaman saya lah. Jadi masa pergi ke rumah si arwah ni, dia dah umur 70-an dan 80. Jadi apabila saya tengok dia nak arwah masa sakit lagi lah, kaki dia, lutut dia tegak, belah tu okey. Lepas tu sampai tu keluarga dia, kenapa tak Luruskan? luruskan? Lepas tu dia kata dia cuba meluruskan, Tak boleh. tak sampai setengah jam Naik balik. naik balik. Jadi saya kata apa salahnya kita ikat lah. Jangan bagi dia naik, dia tak sedar tu masa dia naik tu. Jadi saya ingat dia dah buat. Dia, malam tu dia meninggal. Pagi besok saya tengok Kaki dia naik. kaki dia naik juga. Jadi bila mandi tu kaki dia pun naik. Jadi bila kita bawa, orang bertanya kenapa jenazah ni Kaki naik. Jadi saya kata ini dah semua jadi, tak nak buat apa lah. Dia macam mana Ustaz? Betul lah kaedah tu. Sekiranya boleh kita luruskan, kita luruskan. Dah meninggal, dah keadaan macam tu, tak boleh nak buat, kita jangan paksa. Jangan kita paksa tekan, tu menyakiti jenazah. Ya, memang keadaan dia macam tu. Tu saya kata, apa sahaja keadaan mayat, kita jangan paksa dia. Tangan dia bengkok ke, kaki dia bengkok ke, kan? Itu je keadaan dia. Ya, ada orang yang mayat tak tahu macam mana leher dia macam ni, kepala dia tegak ni kan. Kita nak buat ke bawah tak boleh. Macam tu je. Puasa lah. Itu memang bahagian dia. Jangan kita paksa dia sebab kita ikut kemampuan kita juga. Allah malam. Ada? Kita ada mungkin 10 minit sebelum kita berhenti rehat. Ada persoalan lagi? Baik. Kita tak ada. Saya masuk kepada perkara yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Bila seorang itu meninggal dunia, kita perlu membuat laporan, melaporkan kematian dia, mendaftarkan kematian dia. Kerana ini termaktub di bawah Akta Undang-Undang Kelahiran dan Kematian 1957, pindaan 2016, yang mana setiap kematian perlu didaftarkan. Jika tidak, kita boleh di-charge kerana menyembunyikan kematian. Di bawah Akta menyembunyikan kematian. Itu tak boleh. Sebab benda ini berkaitan dengan nyawa, ya. Benda ni apa kita buat ialah, pertama, kalau meninggal di hospital, meninggal kerana sakit kat hospital rawat, tiba-tiba dan sampai masa meninggal, kita boleh dapatkan surat kematian atau namanya permit kubur atau namanya daftar kematian di kaunter forensik mayat. Di kaunter tu dapatkan surat. Dia akan bagi 3 salinan, berwarna putih,
berwarna biru, berwarna kuning. 3 salinan, 3 kopi. Warna putih itulah kita akan gunakan untuk hantar ke JPN untuk ditukarkan kepada sijil kematian. Warna biru kita serahkan pada pentadbiran kubur ataupun masjid khairat tu untuk rekod mereka. Warna kuning untuk rekod waris. Pemaklum. Tu kaedah dia. Ya, dah dapat surat kita boleh uruskan. Tapi sekiranya meninggal di luar hospital, sama ada dia meninggal di rumah ataupun di luar mana-mana, ataupun dalam perjalanan ke hospital meninggal, ataupun meninggal di ICU, belum sempat dirawat ke ICU, dibuat kecemasan, belum sempat dirawat dia meninggal, maka surat kematian tu perlu diambil di Balai Polis Berhampiran. Balai Polis Berhampiran kena buat rekod polis. Kalau meninggal di rumah, sebelum kita buat rekod polis, kita pastikan kematian dia dulu, sahkan kematian dia dulu. Kalau kita ni memang bahagian medical, perubatan, tak ada masalah. Kalau kita ada jinjiran atau klinik berdekatan, boleh panggil doktor dia, pegawai perubatan dia untuk sahkan kematian. Ya, kena sahkan kematian dulu. Sebab bila sampai kat balai polis, nak buat rekod, polis akan tanya, arwah ni siapa yang sahkan kematian? Dia tanya. Kita pun jawab, saya tuan. Tuan kerja hospital ke, doktor ke? Tak. Saya kerani kewangan dia. Kan tak kena tu. Kerani kewangan asalkan kematian orang bukan bahagian dia. Tak kena. Jadi dia kena authority. Apa perlu buat? Pastikan ada orang yang authority. Kalau tak dapat, call 999. Call 999 bagi tahu ada kematian di tempat saya ni. Apa perlu buat? Maka dia akan hantar medik. Pasukan medik akan sahkan kematian. Kemudian dia akan keluarkan satu declaration form, mana pengesahan hari meninggal berapa dan sekian-sekian. Maka surat pengesahan kematian itu kita bawa ke balai polis untuk buat laporan. Pastikan kita bawa IC kita nak buat report, IC si mati. Dan sekiranya arwah ni memang ada penyakit, ada rekod perubatan, bawa sekali sebagai mudahkan cara. Supaya polis tanya nanti, arwah ni sakit apa ya? Dia sakit jantung. Ada rekod-rekod tak? Ada. Ni, dia akan tengok. Oh, memang kronik ni, kubur dah 60 lebih. Okey, mudah kerja polis. Dia keluarkan permit kubur, bagi kita. Tapi kalau lah kita tak ada rekod, arwah ni sakit apa? Dia kencing manis. Kencing manis je. Ada apa-apa rekod? Tak ada. Arwah memang tak nak pergi hospital. Memang degil, memang tak nak pergi hospital lah. Macam mana nak buat ni? Macam mana tahu kencing manis? Saya sendiri yang sahkan. Cik doktor ke? Bukan? Sudah. Jadi macam mana? Dia tak nak cakap mulut. Dia mesti ada black and white. Jadi penting benda tu kita ada rekod supaya memudahkan urusan. Kematian yang tanpa rekod, bawah 60 tahun ke bawah, biasanya polis akan declare sebagai kematian mengejut dan mungkin akan dibawa ke hospital untuk postmortem, bedah siasat. Jadi makan masa jugalah. Ya, jadi benda begini kita kena selesaikan sekiranya ada penyakit, dapatkan punca rawatan apakah sakit tu. Kalau ada, simpan rekod tu, ya. Baik, bila dah keluar form tu, sama ada 3 lapisan kopi tadi ataupun dekat balai polis sekarang dia perlu satu kertas je, daftar kematian. Itu pun boleh juga, pergi kubur juga. Dah dapat form tu, baru kita boleh uruskan jenazah. Pihak masjid, pihak surau, pihak khairat tak boleh alihkan jenazah bawa ke masjid, ke surau selagi surat tu tak dapat. Melainkan polis bagi jaminan. Okey, bolehlah surat saya akan keluarkan, bolehlah bawa ke tempat mandi dulu. Tak apa. Tapi kalau tak ada cakap-cakap macam tu, kita jangan alihkan sebab takut mengganggu siasatan polis. Polis akan datang kat rumah arwah, mana si mati? Mayat dah bawa ke masjid dah. Siapa yang alihkan mayat tu? Siapa suruh alihkan? Dah mengganggu siasatan polis. Elok-elok kes tu boleh selesai, dah kena bawa ke hospital postmortem pula. Panjang cerita pula, ya. Tapi biar logik lah tuan-tuan. Dia tak boleh alih daripada bangunan ke bangunan. Kalau kawan tu meninggal jatuh bilik air, biarkan, jangan alihkan. Kesian dalam bilik air tu kan. Alihlah, letak ke ruang tamu. Tu tak apa, dalam rumah lagi, ya. Maknanya jangan bawa keluar. Itu saja, ya. Baik, Allahu'alam. Ada soalan? Tadi kita banyak cerita pasal jenazah dewasa kan. Bagaimana kita mengendalikan jenazah kanak-kanak ataupun bayi baru lahir? Baik, kanak-kanak, bayi baru lahir, kaedah dia sama juga macam jenazah dewasa, mandi, kafan, solat dan ke bumi, sama. Cuma dalam kaedah waktu baby, jadi kalau dia meninggal dalam perut, maka tidak wajib solat. Mandi, kafan, terus ke bumi, tak wajib solat. Kalau meninggal bawah 6 bulan tak wajib.
Kalau meninggal atas 6 bulan dalam perut, sunat kita solatkan jenazah dia. Kalau meninggal sempat lahir dan sempat hidup kat dunia ni, walaupun dia 4 bulan umur dia, 5 bulan dan umur dia, lahir, hidup, wajib solat. Maknanya wajib solat bila dia meninggal ketika dia sempat hidup kat dunia ni. Hukum berubah itu pada keadaan mayat tadi, ya. Dan pengurusan dia sama juga, mandi, kafan, kita solat bagi yang boleh dan terus ke bumi. Ke bumi dia pula tak adalah dalam sangat macam kita jenazah dewasa. Mungkin dalam 3 kaki, 4 kaki, ikut keadaan asalkan mayat tak boleh digali balik oleh binatang. Kita Allah Alam. Tak payah baca telkin. Ha? Tak payah baca telkin. Tak perlu baca talqin, ya. Kita doakan untuk keluarga dia saja. Ya, sebab keluarga dia dah kehilangan anak-anak kecil. Kita mintakan mudah-mudahan Allah tambahkan hati dia, hati doa dia. Ya, baik. Soalan? Betul Haji? Ustaz, cuba terangkan sikit untuk beri semangat kepada orang-orang baru-baru ni supaya dia berani sikit dengan kematian tersebut, dengan jenazah. Baik, terima kasih. Sebenarnya urusan jenazah ni, siapa saja yang mula-mula masuk memang takut. Saya sendiri pun tuan-tuan, walaupun 18 tahun, tapi mula-mula dulu, masa saya kecil dulu pun mula-mula takut. Kalau nak cerita pengalaman saya, ya, waktu saya dalam sekolah, dalam saya ingat tengah guru macam tu, saya pegang kunci surau ke rumah saya. Dari pukul 3 pagi ada orang bagi tahu tolong kat surau ada mayat, ada jenazah daripada hospital nak datang. Jadi saya pun buka lah surau, kita buka pengungsi surau pun datang, saya duduk dengan dia tunggu mayat sampai ambil dia datang bawa. Mana keluarga dia? Keluarga kat hospital lagi tengah uruskan dokumen dia. Jadi mayat dah letak, saya pun risau dah, sudah siapa nak jaga ni. Time tu lah pengurus itu kata, awak tunggu sini lah, kata dia. Saya sakit perut, nak balik rumah. Sudah, kata, jangan lama-lama pakcik. Kejap je. Masa tu tak terfikir pula, kat surau ada tandas. Kenapa kau nak balik kan? Tak terfikir pula, kita pula diakal kan. Jadi saya pun tunggu, jangan pergi mana, duduk je diam. Duduk, kebir. Masa tu kan cerita momok kan famous. Datang kucing melangkah, bangun mayat, awak mengaji ke kan, sudah kan. Kita bayang-bayang, janganlah buat benda-benda pelik kan. Tengok je macam yasin apa semua dah. Mana orang tua ni kat tunggu ni kan. Tak kata datang pun. Tunggu sampai nak dekat subuh, imam subuh pun datang. Melega sikit hati kita kan. Kesudahannya, yang pengungsi tadi datang bila? Pukul 8 pagi. Sorry lah, aku tidur tadi. Tapi itu memberikan keberanian pada saya. Bila saya tengok tak ada bangun semayat ni, tak ada apa-apa pun berlaku, tak ada pun bunyi-bunyi ke apa kan. Ini sebenarnya ialah bila kita takut pada sesuatu, kita kena melalui dia. Kena ikut je. Teruskan. Dan lama dia akan datang semangat tu. Ya? Macam tuan-tuan dululah kita mula-mula nak dapat lesen kereta. Macam mana kita buat kereta kat lesen apa memandu? 20 km, 30 km kita buat kan. Kelajuan 20-30 je. Gini, mau mati enjin. Dia kejap mati enjin. Nak naik bukit, mundur balik. Kita dulu macam tu tuan-tuan, takut nak bawa kereta ni. Mana minyak, mana kelas, mana brake kan. Dah seperti itu. Tapi dah 10 tahun bawa kereta macam mana rupa. Macam pelesit, kan. Sebab dah biasa. Tak ada takut dah. Alah, bisa tegal biasa. Itulah yang berlaku pada pengurusan jenazah juga. Jadi ketakutan tu perlu dilalui. Bagi orang yang pertama nak tengok jenazah, takutlah minta dia kan, dia lemah semangat. Baca ruqyah dulu, dinding diri dia, ya. Sebab syaitan suka orang yang lemah semangat macam ni, ya. Ruqyah lah, baca Fatihah, baca 30, baca ayat kursi. Kemudian dah datang semangat dia. Jangan terus tengok muka, tengok daripada kaki dulu. Daripada kaki tengok sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai kat dada dia. Berhenti kejap, tarik nafas, istighfar, selawat, bismillahirrahmanirrahim. Bukalah bahagian muka dia, tengok perlahan. Barulah kita rasa tenang. Sebab kadang-kadang ada jenazah yang tertentu yang mana mungkin Allah pilih kita untuk melihat keadaan yang sebenar di sisi Allah. Mungkin boleh berubah ke apa ke. Yang kita biasa tengok kat tanah kubur, cerita tanah kubur tu, itu semua orang boleh nampak kan. Kalau dia mati dalam keadaan terjelit sampai ke sebelah, semua nampak. Sebenarnya orang yang mati mungkin kerana dosa dia, azab ke, Allah tak akan tunjuk ayat dia macam tu.
Dia akan tunjuk sekali imbas ke bagi orang yang terpilih. Ini tengok, Astagfirullahaladzim, kenapa muka dia macam ni? Panggil orang lain tengok, muka dia kembali gasat. Ada orang yang muka tersenyum, senyumlah mayat ni, tengok kejap. Tengok, tadi senyum. Ini yang berlaku kadang-kadang. Jadi kita bimbang kalau kita terpilih ketika tu tengok keadaan mayat, maka jangan terburu-buru buka muka mayat. Perlahan buka. Tengok sikit-sikit, lepas tu kita tenang. Kita bayangkan bahawa besok kita mati pun macam ni juga. Ya, mayat tidak memudaratkan kita. Jenazah takkan memudaratkan kita. Dia takkan bangun cekik kita. Dalam movie je ada. Tapi kalau real memang takkan ada. Yang boleh cekik kita, orang sebelah kita, di kanan dia hidup ni. Dia boleh cekik kita. Jadi kita kena fikir bahawa ini adalah jenazah dan besok kita pun akan jadi jenazah. Yang kedua, kalau misalnya kata mayat tu dalam keadaan rupa teruk, reput, busuk, berbulat, kita jijik tengok dia, kena fikir bahawa tak ada orang yang berakal waras fikir besok kalau aku mati aku nak jadi macam ni. Tak ada orang yang minta mati jatuh. Tapi itu bahagian dia. Kita pun tak tahu bahagian kita macam mana. Mungkin lagi teruk daripada dia. Maka sangkalah bahawa mungkin kita pun akan jadi macam ni. Macam mana cara orang nak terima jenazah kita? Kalau kita boleh terima jenazah orang, insya-Allah Allah pun orang lain pun boleh terima jenazah kita juga. Begitulah kita cuba buat. Dan pastikan untuk orang yang baru, jangan terus buat. Ikut dulu orang lama. Bila dah biasa, orang lama ni pula jangan terlalu bimbing sangat. Kejap bagi dia, okey, pergi mandi, saya potong kain. Pergi potong kain, saya mandi. Bergila-gila. Lama-lama buat alasan, saya sakit perut, dah lambat sikit, buatlah dulu. Betul kan, nak tinggalkan dia. Saya guna cara tu. Alhamdulillah, mula-mula orang yang tak biasa ni, dia tengok Tok Guru dah ada, dia takut-takut nak buat. Tapi bila Tok Guru tak ada, datang keberanian dia, baru buat. Benda ni akan datang secara langsung, insya-Allah. Ya, Allahu a'lam. Ustaz, ni pengalaman saya lah. Saya buat sendiri kan. Arwah ni 3 hari mati lemak. Daripada Sungai Jelai tu dia jumpa dekat Perkerau. Jauhnya. Jadi bila bawa ke masjid, imam tu ajak saya mandikan arwah dia lah. Tapi saya tengok pada kaki lah. Tengok pada kaki, okey. Bila tengok pada dia punya peha, dia pakai selajin, okey. Tapi bila tengok ke badan dia, tak tanda dah. bila saya tengok muka dia, kebong. aduh. Seminggu Ustaz, saya bila tidur malam tu dia nampak muka dia. Lepas tu ada saudara meninggal. Saya kata macam ni saya kena buat jugalah. Apa yang jadilah saya kata. Saya tanya dengan sepupu saya tu, di mana arwah ni dikafankan. Malam tu saya tidur situ. Lepas tu mak saudara saya meninggal lagi di Johor Bahru. Saya tanya balik, mana mak saudara saya dikapan? Di situ lah dikapan. Saya tidur malam tu. Alhamdulillah, selepas 20 tahun lebih ni tak ada apa-apa. Saya tengok tak ada masalah. Tip satu. Tip saya sendiri lah. Tidur kat tempat kedekapan. Kat masjid ada kan, tidur situ. Pucat beranian. Baguslah tu. Petua orang lama kan, boleh kita amalkan juga kan. Tidur kat tempat kedekapan. Kalau tempat mandi boleh? Ya. Tidur tempat mandi. Dalam bathtub tu. Tidur dalam tub tu kan. Ya. Jadi ikutlah tu masing-masing punya pengalaman. Ada soalan lagi. Kita ambil satu lagi soalan Sebab kita terus seperti guna lah. Kita ambil soalan kejap ya. Satu lagi. Banyak soalan dia. Situasi satu di kampung OA. Korang sini tu. Emergency tak ada kit mandi jenazah, boleh tak kita guna apa-apa kain yang bersih untuk dijadikan kain kapan? Boleh. Apa saja kain. Tak ada kain kapan, kita guna kain batik pun boleh. Apa saja asalkan menutup aurat. Kedua, ada lagi yang masih letak gunting atas jenazah, kepercayaan tahyul. Boleh Ustaz jelaskan? Itu kan tahyul. Itu kaedah saja. Makna kata itu alat je. Kalau nak guna barang lain pun boleh. Bukan hanya tahyul, bukan tak ada khurafat dan sebagainya. Tiga, betul ke kita tak boleh mandikan jenazah awal? Contohnya meninggal malam, ada yang kata tak boleh mandikan terus sebab nanti besok mayat busuk kotor semula. Pastikan yang tukang mandi tu dia tahu keadaan mayat. Kalau mayat tu dalam keadaan pendarahan, letak kapas banyak sikit, letak plastik, letak minyak wangi, cenana, baru tinggalkan jenazah. Ini kaedah. Jangan kita buang baju, nampak darah, kita mengkapan je mayat. Memang kotor lah kain kapan tu nanti. Pemerhatian kita pada mayat tu dulu. Ya. Situasi dua,
apakah hukum menggunakan gincu dan bedak? Seperti yang kita tahu, celak adalah sunnah untuk jenazah wanita. Boleh tak gincu dan bedak? Ini tak boleh, tabarruj, ya, terlebih-lebihan, ya. Untuk orang hidup saja. Ini tak letak gincu, letak maskara, bulu mata, itu lain. Letak celak boleh lagi kan, tapi letak tambah-tambah tu tak boleh, ya. Ini dah menyerupai kaum kafir, dia make up mayat, ya. Kita tak banyak tu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan balik pada pengurusi bajet kita. InsyaAllah kita jumpa hari lagi. Tak ambil lagi ni. Kita tunggu lagi surat yang kedua dan seterusnya. Sebelum tu saya nak maklumkan bagi muslimat, ustazah yang berakaunten, Ustazah Samiah dah sampai tu, yang belum minta tu. Dia minta maaf lah sebab pagi tadi dia uruskan satu mayat. Sebab dia masih datang. Jadi apa-apa kan kita uruskan dengan ustazah akaunten muslimat lah. Yang lelaki insyaAllah tak ada apa-apa masalah, kita boleh bincang dengan ustaz dan uruskan. Kita akan berpecah dua. Kemungkinan yang perempuan sikit masuk dalam bilik pengurusan jenazah. Lelaki tinggal sini lah dudukkan. Sebelum dari itu kita ada sikit jamuan. Dia persilakan semua sekalian duduk. Kita boleh tempoh dalam 15 minit ke? Kalau kurang daripada itu, untuk kita minum saja, rehat saja. Okey. Air di atas boleh minum sebenarnya, tak apa, minumlah dalam sebelah tu boleh guna, kalau tak ada minta lagi. Silakan semua sekali. Ada ke belakang tadi. Okey, terima kasih. Silakan.